Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, warga MBI, warga kerja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria maupun di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, dan yang terbaru pula yang berada di Morocco, yang berada di Libya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang diuji, agar Allah taala anugerahkan ganjaran sebaik mungkin kepada mereka semua insya-Allah. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung perbahasan tadabbur surah Al-Mulk. Pada tengah hari ini kita menyambung daripada surah Al-Mulk pada ayat yang ke-23, yang mana berbunyi ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kelak kamu akan dikumpulkan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-23 ini dengan berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, Allah Ta'ala bagi kat kita 3 panca indera yang kebanyakan manusia akhirnya kurang syukur. Pendengaran, penglihatan dan hati ni tuan-tuan perempuan adalah anugerah Allah rupanya. Ya, mata, telinga, mata dan hati. Dalam banyak-banyak keadaan ataupun dalam banyak-banyak situasi dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bila gambarkan panca indera, Allah Taala akan dahului pendengaran. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, hati. Dan ayat ni pun sama. As-sam'a
wal absara wal afidah. Kenapakah pendengaran disebut lebih awal, baru penglihatan dan hati? Kerana secara manusiawinya pendengaran itu adalah deria yang lebih dominan berbanding mata. Ya. Sebab anugerah pendengaran Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua bermula sejak daripada dalam perut ibu lagi. Sedangkan mata kita tak nampak, tapi kita boleh dengar. Sebab itu bila kita jumpa ibu yang mengandung, ataupun kita sendiri yang tengah mengandung, ibu-ibu lah, bapa-bapa tak mengandung, dia mengandung tak melahirkan anak, ya. Kalau kita ibu yang mengandung, ataupun kita duduk sebelah ibu yang mengandung, ataupun kita ada isteri yang mengandung, kita selalunya cakap yang baik-baik, kita puji mak dia, kita cakap dengan baby, kita selalu baca Quran, kerana dia dengar. Dia dengar, ya. Dan kadang-kadang dia gerak. Kan kita dapat rasa pergerakan baby dalam perut. Sebab tu kalau doktor kata kalau dia tak turun tu, dia tak engage dekat tempat saluran nak keluar tu, selalunya ibu baby kena pujuk dia, cakap dengan baby tu, turunlah, turun. Gitu, ya. Dan sama juga deria yang paling akhir sekali dicabut bagi manusia adalah deria telinga. Ya, kalau kita ziarah orang sakit, bedridden, orang koma dan sebagainya, kadang-kadang kita ziarah dia mengalir air mata dia. Mata dia tak buka tapi air mata mengalir. Dia macam nak respon something, tak boleh respon. Suara tak ada, mata tak boleh buka, tapi dia dengar siapa bagi salam, Assalamualaikum, cakap gitu, ya. Dan kalau boleh kita bagi dia kata-kata semangat. Nanti dah sihat kita pergi mancing sama-sama. Gitulah. Kita dah sihat nanti kita main golf tau. Kita bagi dia kata-kata semangat. Dan kalau kita mentalkinkan orang, ataupun kita sebutkan la ilaha illallah dekat telinga dia, kita jangan sembang-sembang dah lepas tu, ya. Mungkin dia dalam fatrah tempoh sakaratul maut, kita pun pergi bisik kat telinganya, la ilaha illallah, kita kata gitu dah. Lepas tu dah, tak payah orang lain pun datang sembang lagi, orang lain datang sembang lagi, dia dah sedia untuk pergi dah. Ni bagi orang yang tengah-tengah nazar lah. Dan kadang-kadang dia tak mampu nak ungkapkan kalimah la ilaha illallah tu, dia Allah, ataupun cukup kita tengok lidahnya bergerak, cukup dah, selesai. Cuma jangan havoc sangat dekat sebelah orang sakit tu. Orang tu tengah nak sakit, nak pergi ke negara akhirat tu, kita pula sembang-sembang. Cukup sekadar kita bagi salam, ataupun kita tak payah involve, biar dah ditalkinkan, biar aja gitu, ya. Sama di dalam surah Al-Kahfi pun, kalau kita tengok dulu pernah kita bicarakan surah Al-Kahfi itu, bagaimana Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda itu, orang ramai tak berani dekat kerana matanya terbuka. Dia tidur tapi mata terbuka. Orang yang tidur, deria yang paling penting sekali dia nak kena jaga adalah deria telinga. Orang yang tidur selalunya pendengarannya hilang, mata dia tetap berfungsi. Sebab tu ada orang tidur mata terbuka. Kau ni tidur ke tidur ke tak tidur ni, terbuka mata, rupanya tidur. Tapi kalau disuluh dengan lampu, kuncup kembang, mata dia berfungsi tapi dia tengah tidur. Ada orang begitu, ya. Makna kata bila deria telinganya shut down, maka dia sedang tidur yang nyenyak. Dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut manusia yang ingkar pada Allah Ta'ala, Allah akan sebut bagaimana dia menyumbatkan semua jari jemarinya ke dalam telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sumbat dalam telinga, tak mau dengar. Kita kalau orang yang tak nak dengar tu, satu jari sudahlah, tak nak dengar dah. Semua dah masuk, punyalah tak nak, ya, tutup rapat. Dan sama juga kalau kita tengok cerita, tak ada tengok cerita hantu, kalau tengok cerita yang menyeramkan lah, selalunya yang mempengaruhi situasi tu adalah bunyi. Kalau tengok cerita Jaws kan ada teneng. Siapa yang ingat lah, mungkin tak lahir lagi masa tu dah, kan, semua budak lagi kan. Saya sempatlah tengok cerita Jaws tu, ataupun cerita
Apa-apalah yang ada muzik yang suspend. Tapi cuba tutup lagu dia. Tak takut langsung, ya. Kalau kita seorang-seorang, kita dengar bunyi shh, itu lebih menyeramkan berbanding kita nampak tapi tak ada bunyi. Nampak tikus, oh tikus, tapi dia lebih suspend. Kita pergi tandas awal-awal pagi 6.30 dah sampai MBI. Tiba-tiba kat sebelah orang bercakap-cakap dinding. Apa sudah berlaku? Ya. Kita pun kena tengok apa yang berlaku tu. Rupanya pilih pipe tu tergantung-gantung kan. Tekanan, pressure daripada bawah, orang atas apa semua. Tadi disebabkan tu dia punya pipe tu bergerak dan sebagainya, bergeser dekat dinding, bunyi macam orang bercakap. Itulah rupa-rupanya, ya. Jadi maknanya pendengaran itu lebih dominan, dan setiap kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah akan letakkan dengar dulu depan. Dengar dan lihat. Sebab mata kalau kita tak tengok pun, kita boleh curi-curi dengar. Dia duduk dekat dengan meja sebelah, sambil makan. Dia tak tengok tapi dia dengar. Macam tu punya. Macam tu. Itu spy. Jadi tiga anugerah, 3 deria yang Allah Ta'ala bagi kat kita: pendengaran, penglihatan dan hati. Dan di akhir ayat 23 tu Allah bagi satu statement yang sangat dipanggil mengecewakan kita lah, sebab kita sendiri yang buat. Apa dia? Sikit sangat orang bersyukur. Syukur ni macam mana tuan-tuan dan puan? Syukur ni apa dia punya ukuran dia? Kalau kita besok pertandingan, dia ada kiraan dia, lagi banyak menang lah. Syukur ni nak ukur macam mana? Macam mana kita nak ukur seorang tu syukur? Oi, kau ni betul lah bersyukur pada Allah, atau bersyukurlah pada Allah. Baik, macam apa cara syukur? Apa benda syukur? Syukur ini boleh diukur dengan apa? Dengan ketaatan. Syukur artinya taat. Graf syukur naik dengan graf taat. Kalau dia syukur tapi dia buat maksiat, itu tak syukur. Ya. Syukur dengan taat mesti sama naik. Kenaikan taat artinya seorang yang syukur. Kenaikan syukur artinya dia seorang yang taat. Kalau dia bersyukur pada Allah Ta'ala, saya berjaya mendapat jawatan, alhamdulillah. Lepas tu malam dia buat jonggek lambat. Itu bukan syukur, itu kufur. Syukur pada Allah Ta'ala, jantung saya dah selesai, dah buat bypass, alhamdulillah. Malam dia raikan dekat majlis dandut. Itu bukan syukur, itu kufur. Jadi syukur dengan taat, dia graf naik, proportionate naik dia. Lagi orang itu syukur, lagi naik. Dan kenaikan taat itu bergantung pada yakinnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita yakin Allah Ta'ala syadidul iqab, maha pemberi azab, kita yakin Allah yang maha pemberi azab, Allah yang memberi nikmat, kita punya tindakan akan selari dengan apa yang kita imani. Kita naik kereta jalan kampung, contoh jalan kampung, kita bawa laju 140, laju tu highway pun 110 pun laju, ni jalan kampung 140. Apa dia kejar tak tahu. Pukul 10 malam datang kereta depan, dia bagi high beam 2 kali. Kita patutnya buat apa lepas tu? Kita berasa tercabar, kau ajar betul dia ni. Kita pun bawa 180. Macam tu ke? Tidak. Kita akan slow. Tindakan slow down bila dapat isyarat itu tanda orang yang percaya ada something ke depan. Elok selekoh nampak lori pula. Lori bagi high beam juga. Alamak, pukul 10 malam ni. Tadi kereta bagi spotlight 2 kali, ini lori pula. Kita buat apa lepas tu? Betul-betul punya slow, tarik seat belt, cari wallet. Mana wallet? Orang kita seorang dalam kereta ni, pukul 10 malam jalan kampung gelap ni, lori pun bagi high beam. Macam mana ni? Wallet ada, IC semua ada. Slow je. Tenanglah, kira semua dah slow, IC dah ada, seat belt dah pakai. Patutnya kita confident tak? Lepas tu nampak lori jenazah pula lah, pasang high beam tung. Kita fikir, aku ingat aku nak U-turn lah, ada jenazah pula dah ni depan ni, ya.
Dengan tindakan kita pun carilah mana kopiah, cari seluk. Jumpa anak tudung bini, pakai je lah. Macam rappers dah rasa macam dakmi dah. Macam rappers dah. Sebab dan aku ada Roblox, adalah kopiah tu, bukan kopiah dah. Ini stokin anak ni encik pakai ni sudah. Patut bau haprak dia tu. Dia pakai stokin anak kat kepala, nampak putih je serkup. Tindakan kita slow down, tindakan kita tarik seatbelt, tindakan kita pergi check wallet, tindakan kita pakai kopiah di saat kita dapat isyarat pemandu dari seberang, itu tindakan orang yang yakin. Tindakan itu diterjemahkan dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala yang empunya akhirat, yang menjanjikan adanya azab, yang menjanjikan adanya azab kubur, yang adanya akhirat, yang ada padang mahsyar. Tindakan kita sepatutnya akan lebih baik. Kerana apa? Kerana kita yakin Allah Ta'ala bagi tahu syadidul iqab, ada azab, ada neraka, ada syurga. Tapi kalau tindakannya bercanggahan dengan apa yang diberi khabarkan, maka iman kita questionable. Ya, macam tadilah dah orang bagi high beam. Takkan nak bawa 180 kot bang. Selekoh ni. Ya. Mesti slow down je, confirm slow down. Itu tindakan yang normal orang akan buat. Sebab orang bagi highlight jalan kampung 140, mesti 100 turun balik. Sama juga Allah bagi peringatan, ada akhirat, ada neraka, ada azab kubur. Dia relax je buat maksiat. Maka iman dia questionable. Kita ni selalunya kita nak mati yang baik. Semua kita dambakan mati yang baik, ya tak? Semua kalau boleh kita nak mati kat masjid hari Jumaat, sujud yang terakhir dengan lafaz la ilaha illallah, mati. Itu paling ideal sekali lah. Kalau cerita Mak Kilau tu paling hebat lah scene tu. Mati dengan la ilaha illallah. Nah, tapi Islam tak ajar kita cara mati yang baik macam tu. Islam ajar kita cara hidup yang baik. Kita nak mati yang baik, apa yang perlu kita buat, yang kita kena buat adalah cara hidup yang baik. Kita dambakan mati di masjid, tapi hidupnya tak nak pergi masjid. Macam mana? Dia dambakan mati hari Jumaat di Mekah, tak pernah pergi Mekah. Contohnya lah. Kalaulah mati hari Jumaat pun, tapi perangainya penyangak. Ya? Dia mati hari Jumaat ustaz, tapi bawa balik kelab malam. Alah. Kita kata baik tak? Tak ada. Bagus ustaz mati hari Jumaat, alhamdulillah, hari Jumaat pula tu dekat masjid. Rupanya tengah korek tabung masjid. Jam. Elok tengah mancing dalam tabung tu, jam jatuh, bam jatuh, mati. Dia mancing tau, mancing kat kolam, dia mancing dalam tabung masjid. Dia ambil benang, ambil chewing gum. Umpan dia chewing gum, jatuh kan. Tarik pelan-pelan, dapat RM1. Dia ambil penyepit selumbar tu, ambil. RM1, masuk balik. Alhamdulillah, sedekah tu. Lekat chewing gum, tarik balik RM5. Boleh lah RM5, untung sikit tu. Ikan kembung lah kata. Sekarang ni bijak sikit, dia pakai dawai, keras sikit. Ikan tu melawan, tarik lawan. Kena pakai dawai. Bila JK buka tabung penuh chewing gum. Apa penuh chewing gum ni? Rupanya barulah tahu mancing. Mati hari Jumaat dekat masjid, tapi tengah mencuri tabung masjid. Baik tak mati tu? Tak baik. Sebab dia tengah buat maksiat. Yang kita dambakan mati yang dekat macam tu, mati kat masjid apa semua, tapi cara hidupnya jahat. Islam ajar cara hidup yang baik. Pilih cara hidup yang baik. Itu tindakan kerana kita beriman pada Allah Ta'ala. Mata, telinga, penglihatan, hati ni semua adalah mesti dizahirkan dengan nilai taat. Kalaulah dia baik, kalau dia baik, dia mati hari apa pun kita tak kisah. Ya. Baik dia ustaz, siang malam pagi petang kerja hanya untuk menyara anak dan bininya. Ya Allah, anaknya 8 orang, selang setahun seorang. Kita dah kata pelan-pelan sikit. Tak ada perlahan dia. Akak ni anak ke-12 kak. Ya Allah, kenapa banyak sangat? Itulah adik, akak pun tak tahulah. Accident.
Ni ya Allah, patutnya jarak ni mengandung lagi. Ya. Tapi akak kira 2 tahun dah, alhamdulillah ada tu. Tak, tiap tahun. Tak ada pun tahun lepas. Hospital lain kata dia. Tak apalah akak, syukurlah akak paling kurang akak sempat sampai pintu. Kakak tahu tak tahun lepas ada seorang makcik tu, dia pintu hospital tu, dia beranak depan hospital. Bersalin depan pintu. Tak sempat tolak ke dalam. Adik tu akak lah dik dia. Ya punyalah, akak lah tu yang depan hospital tu, akak lah. Ni cuma orang lain lah, cuma keadaan lain je. Ya. Kalau dia baik macam tu, kalau dia mati hari Isnin pun tak apa. Itulah Ustaz, dia mati hari Taipusam Ustaz. Dah kenapa mati hari Taipusam? Lantaklah nak mati hari apa pun. Yang penting dia hidupnya baik, kita akan cakap dia baik. Ustaz, dia berhenti kerja Ustaz semata-mata nak jaga mak ayahnya di kampung Ustaz, baiknya. Lepas mak ayah dia meninggal, dia teringin sangat makan durian. Dia makan durian, mati dia Ustaz. Senang je lah mati. Makan durian je mati. Orang lain 2 bulan, 4 bulan, setahun koma tak mati-mati. Cubalah kalau yang mati tu orang jahatnya, padan muka dia Ustaz, mati tercekik durian padan muka dia. Sebab orangnya jahat. Ya, kalau boleh dengan kulit durian tu biar dicekikkan kat leher dia. Tapi sebab dia orang baik, mati hari apa pun baik. Jadi cara mati yang baik ditentukan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik ditentukan dengan apa? Hala tuju hidup yang baik. Kalau hala tuju hidupnya baik, cara hidupnya baik. Tapi kalau hala tuju hidupnya tak ada, kita nak pergi Johor, ada hala tuju Johor. Jadi kita ambil junction pergi Seremban, sampai Melaka, sampai Tangkak, sampai Johor. Ada hala tuju, ada cara jalan. Kalau kita tak ada hala tuju, nak pergi mana ni bang? Nak pergi Kuantan ke pergi Johor? Entahlah, pusing-pusing je lah. Tak ada hala tuju, pusing je. Ya. Jadi hidup kita mesti ada hala tuju, iaitu ke syurga. Baru tindakan kita taat pada Allah itu sentiasa valid. Bila hala tuju kita very crystal clear nak ke syurga, semua ibadah semua perkara yang menyumbang kepada jalan ke syurga itu jadi valid belaka. Kadang-kadang kita penat nak buatkan air untuk suami, penat. Tapi sebab itu menyebabkan kita dekat dengan pintu syurga, buat jugalah air untuk suami. Ya. Kita jadi penat sebab nak kena balik kampung, mak suruh balik kampung. Tapi dia jadi valid sebab apa? Sebab kita balik kampung, mak redha, kita dekat dengan syurga, jadi valid. Mak suruh balik hari Rabu pula, kau tak boleh balik hari Rabu ni, mak nak pergi hospital. Alamak, tunggu hari Sabtu mak, Sabtu Ahad ni orang kerja lah. Kau tak nak balik tak apalah. Tunggu. Balik kampung tengah minggu jadi valid terus. Yang lain semua tak valid. Bos bagi arahan pun tak valid dah. Sebab apa? Mak kata kau balik jap. Melainkan kalau kita kata alamak bagi suruh alung je lah, saya pula. Ya. Apabila kita tahu arahan ibu itu adalah anak kunci syurga, yang lain jadi tak valid. Kawan ajak main futsal, dah bayar 300 lah. Kita patutnya pergi balik kampung ke atau pergi main bola tu? Mesti balik kampung ke tak? Yang lain tak valid dah. Tak valid langsung. Begitu. Bila mana kita ada hala tuju, dan hala tuju itu jelas, iaitu syurga, redha Allah, semua tindakan menuju melestarikan matlamat hala tuju yang benar ini menjadi valid. Potong kuku kaki suami, potong kami sayap suami, semua jadi valid. Bayar hutang kawan cepat, itu jadi valid. Sebab dia menyebabkan kita selesai urusan dunia. Ni tak, dia boleh tukar handphone, dia boleh jalan-jalan. Hutang member, alah nanti kau macam tak kenal aku. Sebab aku kenal kau lah, aku minta ni. Kalau harapkan kau nak bayar, aku ada hutang lagi sakit hati. Aku record ni aku record. Baik. Jadi orang yang bersyukur di saat diberikan nikmat pendengaran, mata dan hati, maka kita kena zahirkan taat pada 3 panca indera ni. Mata mesti ada nilai taat, mendengar mesti ada nilai taat, hati mesti ada nilai taat. Macam mana kita nak hadirkan taat pada dengar? Dengan mendengar benda-benda baik, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar syarahan agama, mendengar nasihat-nasihat agama. Ini menyebabkan apa?
menyebabkan pendengaran kita jadi baiklah, kita dengar benda baik, kita senang nak jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita dengar maksiat, kita dengar benda-benda lara, kita dengar fitnah dan umpatan, itu yang disebut tadi tu, wa qalilum min ibadiyasy syakur, qalil lamma tashkurun, sedikit yang syukur. Sebab dia gunakan telinga yang Allah bagi untuk buat maksiat. Sama juga dengan mata. Mata macam mana nak dapat ibadah? Pandang apa? Pandang apa yang dapat ibadah? Pertama, pandang Quran. Kedua, pandang ibu bapa. Apa lagi pandang yang dapat pahala? Pandang je, tak payah buat apa pun, tengok je pahala. Tengok pasangan. Apa lagi? Tengok je. Kenapa tengok? Ada hutang ke? Tak ada saja nak tengok isteri saya. Tak boleh ke? Boleh lah. Adalah tu, nak minta apa-apa lesen ke apa ke. Lesen tak renew, lesen mancing. Tengok pasangan, pahala. Tengok Quran, pahala. Tengok Kaabah, pahala. Tengok wajah mak ayah, pahala. Tengok pantai, pahala. Tengok bukit bukau, pahala. Tengok langit, pahala. Tengok je, tak payah cakap apa pun, tengok, dapat pahala. Pergi ke Mekah tu, tengok Kaabah, dapat pahala. Tengok wajah ibu dan ayah, tengok wajahnya, itu pahala, besar pahala. Waktu balik kampung ni benda yang besar, kerana ada mak ayah. Selagi mana ada mak ayah, tataplah wajah mereka. Ya, kerana ramai orang yang tak ada mak ayah, ya, tak ada dah mak ayah, maka mereka kehilangan jalan pintas ke syurga. Pintu yang paling dekat, pintu syurga yang paling dekat, ibu dan ayah. Tak payah cerita nak pergi Morocco, Maghribi, Libya untuk apa-apa je humanitarian. No. Kalau mak di rumah tu, kita tak kisah. Ya, kita kisahkan pintu syurga yang nun jauh, pintu syurga depan mata tak dikisahkan. Sama juga kalau kita seorang isteri, pintu syurga yang paling dekat adalah pada suaminya. Itu syurga yang paling dekat, pintu syurganya. Begitu ya. Qalil lamma tashkurun, hanya sedikit kamu yang bersyukur. Baik, ayat ke-24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di atas muka bumi, dan hanya kepada Allah jualah kamu dikumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ini selalu berkembang biak. Sebab itu antara perkara ataupun sunnah Nabi SAW adalah berkahwin. Siapa-siapa yang benci kepada perkahwinan, maka dia bukan di kalangan umatku, kata Nabi SAW. Maka berkahwin ini adalah satu sunnah. Tapi nak memilih calon pun kena ya juga. Jangan main sawuk je, asal tu tak masuk poket dah siap. Tak boleh, kena pilih. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Apa dia? Pertama sekali, limaliha, hartanya. Kedua, wali jamaliha, cantiknya. Dah berkata, cantik pula ustaz, aduhai, ya. Wali nasabiha, keturunannya, anak datuk pula, hai. Memang kalau saya kahwin tu ustaz, mahligai lah bagi saya, ya. Wali diniha, dan agamanya. Tetapi Nabi reverse balik, kejarlah agama, senang tangan kamu nanti. Fahfaz bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang ada agama, senang tangan kamu. Maksudnya ringan tangan. Kita tak ada pun, kita peace of mind, tenang je. Tapi kalau dah lah cantik, dah lah berduit, orang sambedi pula, jaga agama pula, yang tu memang kita berebut lah, ya, kena berebut. Ni bagi yang bujang lah, ya. Kalau yang dah kahwin, bagilah peluang yang bujang, ya. Ada yang bujang depan saya ni, lelaki. Bujang 3 lah. Bujang 3 tak boleh. Boleh lah, tapi bagi yang bujang singgah lah. Saya tanya lelaki je, ya. Perempuan saya tak tanya, bahaya. Jadi subhanallah, sama juga bagi seorang wanita. Bagi wanita, kalau ada seorang lelaki datang pinang dia, ini bagi tahu, ini Nabi SAW bagi tahu, sekiranya kamu dipinang oleh seorang lelaki yang baik agama dia, jangan tolak. Kerana apa? Kerana dikhawatiri fitnah akan sampai. Kalau kita dipinang oleh seorang lelaki yang dah baik, memanglah muka tak berapa nak siap sangat.
muka dia okey lah, tapi tak berapa nak siap lah, sebab mungkin tak ada orang nak uruskan, ya. Tapi dia kaki masjid, baik orang dia, ya. Muka ni kita boleh repair, ya. Jalan boleh repair, apa muka tak boleh repair. Ya, maknanya kata Nabi SAW, pilihlah kalau lelaki tu ahli masjid, bersaksilah dia seorang yang baik, satu. Dan kalau dia seorang yang jaga agama, kita dah buat due diligence dah buat kajian, study, buat macam thesis master, macam review kereta, kita pakai abang apa yang TikTok tu, review kereta tu apa nama dia, yang review kereta kat TikTok tu lah. Kita review dah mamak ni, tanya orang kampung, betul ni, dia tiba-tiba nak masuk minang saya pula, ustaz dia ni siapa ni. Oh betul, dia betul, orangnya orang yang valid, memang genuine punya produk, laki betul. Terima lah, simple, ya. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau tidak nantikan fitnah. Fitnah tu macam-macam keadaan lah. Fitnah tu macam-macam keadaan. Dan kalau juga kita lah esok lusa kita jadi bapa, anak kita dipinang dia orang, kita kena buat kajian sikit pasal mamat tu. Pergi tanya dia background dia kat mana, dia masjid mana, pergi tanya. Kalau dia duduk Ampang, pergi tanya, kau dah masjid mana, taman apa ni. Pergi tanya imam kenal tak mamat ni. Dia nak pinang anak saya tak tengok, dia tak tengok ada tak muka dia kat masjid. Ada pakcik, ada, alhamdulillah lah. Sekarang masa bukan musim korban tu dia ada. Dia ada pegang ekor, ada. Berani dia tu pegang ekor tu. Dia ni ada pegang melapah ada. Dia ni ada ni, dia pegang pisau, lepas tu dia cabut lah. Dia ambil daging, betul hilang. Dia bawa pisau tapi tak pergi melapah, dia ambil dagingnya. Jadilah, yang penting ada kat masjid, ya. Ni imam kata, tak ada ustaz, muka ni tak ada ni pakcik, tak ada ni, bukan pergi masjid ni, tak ada. Alhamdulillah juga. Sebab apa? Sebab pakcik pun tak pergi masjid. Pakcik dengan menantu sama je lah nanti, ya. Ya, sebab Nabi SAW bagi garis panduan. Tapi tidaklah kita tak boleh memilih yang cantik, tidak, ya. Sebab tu dalam Islam kata Nabi SAW, bila kamu nak menikahi wanita, tengok. Nabi benarkan untuk tengok, bahkan arahan, tengok dia, tengok wajah lah. Ya, mungkin dia purdah, dia mungkin sangat menjaga, tapi boleh tengok. Tengok tu bukan berarti kita simpan gambar, tak. Bagi orang tengah pegang gambar tu, tengok. Dia pun tengok. Okey. Nak tengok balik? Nak tengok balik tu kira on lah tu. Betul nak tengok balik? Betul. Selalunya laki lah yang akan mengorak langkah. Saya ni bagi macam baik Muslim pula, ya. Macam nak cari jodoh. Tapi ini kaedahnya lah. Bila kita tengok dinding, melekat gambar tu. Dia boleh copy paste. Jawapannya betul. Itu panggil kaedahnya lah. Baik. Itu kaedah dia. Dan kita kalau jadi orang tengah, jangan kita pula yang kira sabotaj maklumat tu, simpan. Ya, jangan di forwardkan. Ni okey tak? Forward, dia pula demam. Banyak sangatlah awak ni forward kat saya dah tak tahu nak pilih mana. Tu fitnah dia tu. Sampai dia tak tahu nak pilih, tak boleh. Satu je, tengok. Melekat. Melekat kat mata. Baru kita move the next step. Gitu, ya. Baik. Jadi subhanallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengkembangbiakkan manusia di atas muka bumi, dan kepada Allah jualah kita semua akan dikumpulkan. Makna kata, hidup di atas muka bumi ini berpasang-pasangan, beranak pinak. At the end of the day, kita semua akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, akan ditanya. Makna kata, sama ada kita menjadikan tujuan berpasang-pasangan itu asbab ke syurga, ataupun hanya sekadar seronok-seronok di dunia. Jawapan dia sudah pastilah untuk membawa kita ke akhirat, ke syurga. Ya, pasangan ini adalah pakaian kita. Kata Nabi SAW, nisa'ukum libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian mereka, mereka adalah pakaian kamu. Kita saling cerminan each other, cermin. Jadi sebab tu bila kita nak mengorak ke arah yang lebih, ke alam yang lebih baik, iaitu kita pilih yang terbaik, dan akhirnya nanti kita akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-24, ya, 25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu benar-benar orang-orang yang benar. Kita berhenti di situlah. Ada soalan? Tak ada soalan, ya?
Semua faham lah ke ya? Ke macam tak nak angkat, macam nak tanya, macam tak tanya. Tak apalah, nanti kita sembang tepi lah. Ada soalan boleh PM tepi. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan perempuan dan juga sahabat-sahabat di Facebook. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada tengah hari ini ya Allah, maka himpunkanlah kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sila penuhkan saf tuan-tuan.